Okey, PDPR hari ini kelas sains. Topik baru bab 8 daya dan tekanan. Okey, ada satu topik sahaja. 8.1 tekanan dan bendalih. Okey, dalam bab 8 ni tekanan dalam bendalih ada satu topik je, tapi dia ada dua subtopik lah. Subtopik yang kecil tu iaitu yang pertama kita belajar tentang prinsip Pascal dan yang kedua kita belajar tentang prinsip Bernoulli. Okey. So dua-dua prinsip ini adalah dalam bendalih. Apa tu bendalih? Bendalih ialah sama ada gas atau cecair. Jadi maksudnya kedua-dua prinsip ni iaitu prinsip Pascal dan prinsip Bernoulli ni dia betul untuk gas dan juga untuk cecair. Okey, kita tak boleh gunakan untuk pepejal lah. Okey, kita tahu zarah ni ada tiga jenis iaitu gas, cecair dan pepejal. Tetapi tekanan yang kita belajar ini betul pada bendalih iaitu gas dan cecair. Okey, kita lihat apakah prinsip Pascal. Okey, prinsip Pascal ialah penyebaran tekanan yang dikenakan pada sesuatu bendalih. Okay, yang dikenakan kepada cecair ataupun gas dalam satu sistem tertutup. Okay, satu sistem tertutup ni maksudnya air tu tak boleh keluar ataupun tak boleh masuk lah, ataupun gas tu tak boleh keluar daripada bekas tu atau tak boleh masuk daripada dalam bekas. Tu maknanya sistem tertutup. Okay, tutup sepenuhnya. Maksudnya bendalih dan air tu ada dalam satu bekas yang bendalih tu tak boleh keluar atau masuk. Okey, tu maknanya sistem tutup lah. Adalah secara seragam pada keseluruhan bendalih tersebut dan ke semua arah. Okey, jadi tekanan yang ada dalam bekas yang tertutup itu, okey, kita panggil sistem tertutup, maksudnya bekas yang tertutup itu. Okey, contohnya air yang ada dalam bekas. Okey, jadi air itu dalam bekas tu, air itu dia ada tekanan. So tekanan dalam bekas itu adalah sama pada semua arah. Okey, so contohnya ialah aplikasi dia ialah jet hidrolik ataupun brake hidrolik dan juga kerusi rawatan gigi. Okey, kalau awak lihat pada lukisan yang saya lukis ini, okey, ini adalah satu sistem tertutup lah. Maksudnya air tak boleh masuk ataupun tak boleh keluar lah. Kalau ada gas tu tak boleh masuk ataupun tak boleh keluar daripada sistem ni. Okey, so sistem tertutup ni tak sebenarnya empat segi macam ni lah. Boleh macam-macam bentuk, tak kisah bentuk dia. Yang penting gas itu ataupun bendalih itu tak boleh keluar lah daripada bekas ni ataupun dalam sistem ni. Dia tak keluar, tak boleh masuk. Okey, kalau lihat saya tandakan P dalam tu kan, dalam sistem tu, okey, dalam bekas tu, ini bermakna di mana-mana sahaja kita letak P tu, okey, dia punya tekanan, nilai tekanan dia mesti sama. Okey, so nilai tekanan dalam keseluruhan sistem ini adalah sama. Katakan nilai tekanan P di atas tu adalah 50 Pascal, dekat bawah pun 50 Pascal juga, kat tengah pun 50 Pascal juga, kat tepi pun 50 Pascal juga. Okey, so prinsip Pascal ni kata kalau ada satu sistem tertutup, maka bendalih dekat dalam tu akan mempunyai tekanan yang sama pada semua arah. Okey, pada keseluruhan tempat tu. Dia tak ada perbezaan tekanan. Tapi sistem ni mesti tertutup. Jika nilai tekanan pada PA ialah 100 kilopascal, berapakah nilai tekanan pada B, C, D, E, F, G dan H? Dalam gambar rajah. Kalau definisi ataupun maksud prinsip Pascal pun tak faham, macam mana nak continue kelas?
So kena fahamkan dahulu apakah maksud prinsip Pascal. Sebab sangat penting tahu apa maksud dia supaya kita boleh applykan dia kepada mana-mana soalan pun. Okey, ni jawapan-jawapan pelajar. Okey, so betul dah tu. So dalam prinsip Pascal ni kalau sistem tertutup jadi tekanan mesti sama. Okey, kalau dekat sini soalan tu kan saya tanya nilai tekanan. So mesti jawab 100 kilo Pascal. Okey. Tapi sebenarnya kalau dalam soalan dia tak akan sebut nilai tekanan. Soalan dia akan tanya berapakah tekanan. Tak ada perkataan nilai tu. Jadi awak akan dapat akan dapat dua jawapan lah. Awak akan bagi sama ataupun 100 kilo Pascal. Okey, dalam soalan ni sebenarnya memang kita nak nilai 100 kilo Pascal lah. Okey. So soalan yang sebenarnya dia akan tanya berapakah tekanan. Okey. Dia tak akan tanya berapakah nilai tekanan. Okey, so perkataan nilai tu sebenarnya saya sengaja tambah dekat situ, okey, dekat soalan tu supaya awak boleh bagi nilai 100 kilo Pascal. Okey, tapi kena ingat kalau dalam soalan sebenar dia tak akan tanya berapakah nilai tekanan. Biasanya dia akan tanya berapakah tekanan. Jadi awak kena tahu bila perkataan berapakah, so kena bagi nilai lah. Tetapi jika dia tak bagi nilai, okey, so you akan jawab sama atau tidak sama. Tu sajalah. Okey. Terima kasih yang jawab. Daripada gambar rajah, jelaskan tekanan pada P1, P2 dan P3. Okey, terima kasih Syafina, Naimah dan juga Adawiyah. Okey, cuba kita lihat balik gambar rajah ini. Okey, yang ni saya ni tak pandai melukis. Tapi saya ada nyatakanlah dekat situ kolam atau tasik. Okey, so yang ini adalah air kolam atau air tasik. Okey, kita kena lihat prinsip Pascal ni pada sistem yang tertutup. Okey, kalau kolam atau tasik ni dia ada kawasan yang terbuka, permukaan dia adalah terbuka, maka dia bukanlah satu sistem yang tertutup. Okey, sebab air boleh keluar masuk. Awak boleh ambil air tu keluar dan masukkan air ke dalam kolam ataupun tasik tu. Jadi kolam atau tasik adalah bukan sistem yang tertutup. Okey, so jawapannya tekanan pada P1, P2 dan P3 ialah tidak sama atau tekanan pada P1, P2 dan P3 adalah berbeza. Okey, gambar ni daripada buku teks ya. Slide 222. Okey, kita tengok botol air ni. Okey, sebenarnya botol air ni adalah satu sistem yang tertutup. Okey, kemudian kita tebukkan lubang dekat situ. Okey, kita tebukkan lubang X, Y dan Z lah. Okey, ada 3 lubang dekat situ. Okey, dan kemudian air akan keluarlah daripada botol tu. Okey, kalau awak lihat air yang keluar daripada botol tu dia mempunyai jarak yang berbeza. Okey, jarak daripada botol kepada pancutan air itu, okey, X, Y, Z adalah berbeza. Okey, disebabkan sistem ini sebenarnya satu sistem yang tertutup, okey, apabila kita tebukkan lubang, dia akan keluar pada jarak yang berbeza. Okey, menunjukkan bahawa tekanan dalam botol tu dah jadi berbeza sebab air boleh keluar. Tetapi apabila kita buat tekanan, awak tengok gambar B, kita berikan tekanan, kita picit botol tu pada kita picit botol air tu, kemudian kita akan dapat bahawa jarak tambahan. Okey, awak tahu bila kita picit botol kan, air tu akan keluar dengan lebih laju kan. Okey, so awak akan dapat jarak tambahan. Jarak tambahan tu ialah D lah. Okey, so jarak yang X, Y, Z ni dah ditambah makin jauh dan tambahan pada jarak-jarak tu adalah sama. Okey, D
D, D. Awak tengok X tambah D, Y tambah D, Z juga tambah dengan D. Okey. Okey, keadaan pada B ni, dia nak tunjukkan bahawa penyebaran tekanan adalah seragam pada air di dalam botol plastik. Okey. Apabila kita beri tekanan pada botol, maksudnya kita picit botol tu, okey, so kita akan beri tekanan pada air dalam botol. Ya. Apabila kita beri tekanan air dalam botol, disebabkan dia punya tekanan tu sama dalam semua arah dalam botol tu, maka sebab tu kita dapat jarak D yang sama. Okey, tu sebab jarak D yang sama. Okey, so tambahan jarak pada X, Y, Z tu tambahan dia sama saja. Ini menunjukkan bahawa tekanan dalam botol ini adalah seragam. Okey, seragam tu samalah. Okey. Okey, kita tengok pula prinsip operasi sistem hidrolik. Okey, daripada konsep tekanan, prinsip Pascal, okey, kita gunakan dia untuk buat satu operasi iaitu sistem hidrolik. Okey, hidrolik ini maksudnya dia menggunakan bahan dia seperti air ataupun minyak. Ya. Okey, apa fungsi dia sistem hidrolik ni? Dia berfungsi untuk mengangkat beban yang berat. Okey, kalau awak lihat pada gambar rajah operasi sistem hidrolik ni, okey, awak lihat pada tangan dia. Okey, dia ada dua bahagian lah. Bahagian yang pertama dan yang kedua ataupun yang input dengan output. Okey, awak tengok arrow tu kan. Okey, pada tangan tu dia beri daya 10 Newton. Beri daya ni maksudnya kita tekan lah. Kan omboh tu kita tekan dia. Okey, so kita tekan 10 Newton. Okay, jadi tekanan yang kita hasilkan daripada tangan kita tu akan masuk dalam bendali tu. Akan masuk dalam air ataupun minyak lah kat sini. Okay, akan masuk dalam tu. Okay, disebabkan tekanan tu dia sama pada semua arah. Awak lihat pada omboh yang kedua tu. Okay, pada output. Okay, di sini dia akan menghasilkan daya yang lebih besar. Okay, tekanannya sama. Tekanan pada tangan dengan tekanan pada beban tu sama. Okay, sebab apa? Sebab yang bawa tekanan itu ialah bendali dalam sistem tu. Okay, jadi bendali dalam sistem itu membawa tekanan yang sama dan menghasilkan tekanan pada pada omboh yang kedua tu. Okay, so dekat sini omboh ni akan terangkat ke atas. Okay, so dia akan dapat angkat beban yang lebih besar. Okay, so kalau daya 10 Newton, okay, tangan tu beri daya 10 Newton, so daya pada beban tu akan dapat lebih besar. Okay, so input dia sikit, output dia besar. Okay, so ini yang jelaskan macam kita pernah tengok dekat bengkel-bengkel kereta kan. Okay, macam mana ada satu mesin tu yang boleh angkat kereta yang besar. Padahal kita tekan button je. Kita tekan button saja, kemudian boleh angkat. Ataupun kita paling jelas kan kita lihat jack hidrolik tu yang untuk bila kita nak tukar tayar kereta kan, biasa bila nak tukar tayar kereta kita akan ambil jack tu. Okay, jack tu kita just tekan guna tangan je, tetapi boleh angkat kereta. Okay, so sistem hidrolik ini sebenarnya kita gunakan input yang kecil, kita akan menghasilkan output yang lebih besar. Okay. Okey, yang ni 3 aplikasi lah yang kita gunakan dalam prinsip Pascal. Okey, kita ada jack hidrolik, brake hidrolik dan juga kerusi rawatan gigi. Okey, bayangkan kalau kita tak ada alat ni, kita nak kena jadi Superman lah. Bila nak
tukar tayar kereta tu, bila nak angkat kereta tu kena pergi angkat sendiri. Kan memang tak mampu lah kan. Okay, so kita gunakan jack hidrolik saja. Okay, jack hidrolik ni tengok ada orang dia tekan guna tangan lah, ada jack yang dia guna kaki. So kita guna daya yang kecil saja, tapi kita boleh angkat sebiji kereta yang sangat besar. Sama juga dengan brake hidrolik. Brake ni, bayanglah kalau kita bawa basikal, tak ada brake, okay, kita brake dengan kaki. Tu pun dah rasa susah kan. Padahal basikal tu ringan je. Cuba bayang kalau motor, kereta, lori tak ada brake ni. Macam mana kita nak brake dia? Kan takkan kita nak brake dengan kaki boleh? Bawa kereta brake dengan kaki. Mampu tak kita nak brake? Tak mampu kan? Okay, jadi kita buat sistem brake hidrolik ni. Jadi kita just tekan saja pedal brake tu. Bayangkan pedal brake tu sebesar tapak kaki kita saja. Kita tekan. Kita berikan daya yang kecil saja. Dia akan menghasilkan daya yang besar sampai dia boleh brake kereta tu. Berhentikan kereta. Okay. Macam tu juga macam kerusi rawatan gigi. Okay. Takkanlah doktor tu, nurse tu nak angkat kita kan. Jadi tak perlu. Jadi kerusi ni dia dah ada satu sistem kat dalam dia. Sistem hidrolik. Supaya kita boleh adjustkan dia, ketinggian dia. Okay. Laraskan ketinggian kerusi tu tinggi ataupun rendah. Okay. Jadi prinsip Pascal ini dia punya aplikasi dia untuk mengangkat daya yang besar lah, ataupun untuk mengangkat beban yang besar. Okay. Dengan menggunakan sedikit daya yang kecil sahaja, kita boleh mengangkat beban yang lebih besar. Okay, ini formula kita gunakan dalam prinsip pengiraan, prinsip Pascal. Okay, tekanan pada umbuh kecil sama dengan tekanan pada umbuh besar. Okay, kita rujuk semula gambar rajah ni. Okay. So, tekanan pada umbuh kecil, kita tengok tekanan pada umbuh kecil, okay, sama dengan tekanan pada umbuh besar. Sebab apa? Sebab sistem ni tertutup. Okay, jadi tekanan yang dihasilkan oleh tangan pada umbuh kecil adalah sama dengan tekanan yang dihasilkan pada umbuh besar, iaitu beban tu. Okay. Jadi daya input bahagi dengan luas umbuh kecil. Okay, kalau tengok gambar rajah, daya input dekat tangan tu kan 10 Newton. Okay, luas umbuh kecil tu adalah 2 cm persegi. Okay, sama dengan daya output. Okay, daya output ni adalah daya yang kita hasilkan pada beban tu. Okay, kita tak tahu berapa, so kita nak kira lah. Okay, bahagi dengan luas umbuh. Okay, luas umbuh dekat sini, luas umbuh besar adalah 100 cm persegi. Okay, jadi kita susun semula lah. Okay, 10 Newton bagi 2 cm persegi sama dengan daya output bahagi dengan 100 cm persegi. Jadi daya output sama dengan 10 Newton darab 100 cm persegi bahagi dengan 2 cm persegi. So kita dapatlah nilai daya yang kita hasilkan adalah 500 Newton. Okay, so lihat kat sini. Daya kat tangan tu 10 Newton saja. Okay, bila dia tekan saja, kita guna sistem ini, kita hasilkan 500 Newton. Okay, daya yang besar yang kita hasilkan adalah 500 Newton. Okay, soalan pengiraan untuk topik ni senang je. Biasanya dia akan bagikan formula. Okay, siap-siap bagi formula siap-siap. Kemudian kita jangan masukkan saja nilai-nilai dalam formula. Kira. Okay, ni contoh soalan. Rajah 2 menunjukkan operasi bendali dalam suatu sistem tertutup. Okay, kalau tengok, kalau dia kata sistem tertutup, maksudnya ini prinsip Pascal lah. Okay, hitungkan daya yang diperlukan untuk mengangkat kereta tersebut. Okay, diberi PA sama dengan PB. Tak, tekanan kan dalam sistem tertutup adalah sama. Jadi kita dapatlah PA sama dengan PB. So kita gunakan formula F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Okay. Di mana P adalah tekanan, F ialah daya, A adalah luas permukaan. Ya. Jadi kita tengok dia punya penyelesaian. Okey. Daya input 20 Newton, luas permukaan umbuh yang pertama ialah 20.
Okay, sama dengan F ialah daya output dia, apakah yang daya yang dihasilkan lah pada umbuh yang kedua, bagi dengan 60. 60 adalah dia punya luas permukaan umbuh output. Okay, so daya sama dengan 20 per 20 dapat 60, dapatlah 60 Newton. Okay, so soalan ni jawapan dia ialah B. Okay, tengok kat sini kan, daya dekat anak panah tu 20 Newton. Tu umbuh yang pertama lah, tu F1. Okay, A2 ialah 20 cm persegi. Tu adalah luas permukaan untuk umbuh pertama tu. Okay, kita tengok yang umbuh yang kedua. Kan, dia tulis A2 tu kan. Okay, A2 tu adalah luas permukaan sama dengan 60 cm persegi. So, kita nak carilah berapa beban yang kita boleh angkat dekat sini. Ya. So, beban yang kita boleh angkat ialah 60. Kita nak daya yang kita berikan 20 Newton, kita hasilkan daya yang lebih besar iaitu 60 Newton. So, jawapan di sini ialah B.